Okey, selamat pagi dan selamat sejahtera kepada semua pelajar. Okey, baik. Untuk hari ini kita akan lihat bagi unit yang pertama dalam pendidikan kesihatan tingkatan 4. Okey. Bagi unit yang pertama, pendidikan kesihatan tajuknya adalah pendidikan kesihatan reproduktif dan sosial ataupun peers. Kan difokuskan kepada tajuknya adalah kesihatan diri dan juga reproduktif. Okey, baik. Dalam tajuk unit yang pertama ini, apa yang akan kita lihat? Okey, kita akan lihat berkenaan dengan maksud abstinent. Apa yang dimaksudkan sebagai abstinent? Kita akan pergi dengan lebih mendalam. Okey, kemudian yang kedua, kita nak lihat juga tentang kepentingan abstinent dalam pencegahan tingkah laku seksual sebelum nikah, iaitu maksud sebelum berkahwin. Okey. Baik, kemudian yang ketiga, mengaplikasikan kemahiran abstinent dalam pencegahan tingkah laku seksual sebelum nikah. Kemudian yang keempat, mengenal pasti apakah cabaran-cabaran dalam mengamalkan abstinent dalam pencegahan tingkah laku seksual sebelum nikah. Okey, yang seterusnya, mengenal pasti apakah situasi-situasi yang boleh mendorong kepada hubungan seks sebelum nikah itu terjadi. Kemudian menilai kesan seks sebelum nikah terhadap diri, keluarga dan juga masyarakat. Okay, kemudian yang terakhir, kita nak menjana beberapa idea bagaimana untuk menangani hubungan seks sebelum nikah daripada berlaku. So dalam tajuk ini kita nak mengelakkan daripada berlakunya hubungan seks itu berlaku sebelum nikah, sebelum kamu semua berkahwin. So, kita akan dapatkan maklumat-maklumat ini. Dan juga maklumat yang berkaitan dengan abstinent. Apa itu abstinent? Okey? Baik. Kemudian kita nak lihat sedikit pengenalan berkenaan tajuk hari ini. Okey, naluri tertarik kepada berlainan jantina merupakan adalah satu perkara lumrah dalam norma perkembangan seseorang remaja. Okey, perubahan penampilan lebih bergaya, kemudian menarik dapat membuatkan remaja sering tertarik antara satu dengan yang lain, iaitu antara remaja lelaki dan juga remaja perempuan. Okey, kemudian tingkah laku seksual remaja itu bermula pada umur yang berbeza, mengikut kepada nilai-nilai budaya dan juga sosial mereka. Pergaulan yang bebas, berlandaskan nafsu. Ini boleh menjerumuskan individu ataupun remaja ini kepada perlakuan seks bebas. Okey, kemudian remaja yang berisiko terhadap gejala ini biasanya mempunyai teman lelaki ataupun teman wanita yang istimewa. Okey, dan juga kurang minat terhadap pelajaran. Okey, disebabkan itu kemahiran menolak dan juga menghindar diri daripada terjebak kepada perlakuan seks sebelum nikah ini perlu dititik beratkan, perlu dipraktikkan, diamalkan oleh golongan remaja. Okey, kemudian melalui abstinent, iaitu abstinent dalam pencegahan tingkah laku seksual sebelum nikah perlu diamalkan bagi menangani masalah hubungan seksual sebelum nikah ini berlaku kerana kesannya sangat mendalam terhadap diri, keluarga dan juga terhadap masyarakat. Okey, kemudian kita nak pergi yang seterusnya. Okey, abstinent dan juga kepentingannya. Kita nak lihat apa itu abstinent dan apa kepentingan abstinent. Okey, baik, abstinent ini merupakan kemahiran menahan diri daripada melakukan perhubungan seksual sebelum bernikah. Okey, kita lihat kepada satu paparan di bawah ini yang menjelaskan berkaitan tentang abstinent dan kepentingan dia. Okey, kita zoom sedikit, kita lihat. Okey, abstinent ini merupakan satu keupayaan dalam diri kita, okey, untuk menahan daripada
melakukan hubungan seksual tanpa ikatan, iaitu hubungan seksual tidak berkahwin. Perlakuan ini bermaksud seseorang itu menolak dengan yakin dan tegas dengan mengatakan tidak terhadap tingkah laku seksual sebelum nikah. Manakala abstinent ini perlu difahami dan diamalkan supaya dapat mengelakkan daripada berlakunya gejala seks bebas. Golongan remaja kebiasaannya dalam kelompok persekitaran sosial yang lebih terbuka perlu mengamalkan ataupun mempraktikkan nilai abstinent bagi mengelakkan kejadian-kejadian seks sebelum nikah ini berlaku. Okey. Tingkah laku seksual sebelum nikah akan memberi kesan yang negatif kepada orang yang terlibat. Tak kisah sama ada lelaki ataupun perempuan. Terutamanya kesan kepada emosi. Kesan kepada emosi dia akan menjadi lebih teruk. Okay, terutamanya kepada remaja wanita yang hamil, pregnant, luar nikah, pregnant sebelum berkahwin. Okay, kemudian berlaku perubahan fizikal pada dirinya. Dia akan berasa malu. Kemudian orang-orang di sekeliling akan caci, hina kerana perkara yang dilakukan bertentangan dengan norma kehidupan agama. Okay. Kemudian akan berlaku pula kes-kes lari dari rumah, membuang bayi akibat daripada seks bebas. Okay. Pengetahuan abstinent merupakan satu tuntutan dalam agama dan juga dalam kehidupan masyarakat kita. Dan ini dapat mengelakkan dan menyelamatkan remaja daripada terjebak dengan kelakuan-kelakuan yang tidak baik ini, seks bebas. Okey. Abstinent ini juga abstinent terhadap tingkah laku secara seksual luar nikah juga penting bagi mengelakkan melahirkan, dapat mengelakkan daripada berlakunya kelahiran anak yang tidak sah taraf. Kes macam ni banyak yang berlaku kerana pasangan ataupun individu yang terlibat akan menyembunyikan kelahiran tersebut dan ia akan menjadi masalah yang lebih rumit kepada individu tersebut, terutamanya apabila hendak melakukan urusan-urusan rasmi, pendaftaran sekolah dan sebagainya, disebabkan kelahiran yang bayi tersebut tidak didaftarkan mengikut garis panduan yang telah ditetapkan sepatutnya. Okey, kemudian yang seterusnya, kemahiran abstinent dalam pencegahan tingkah laku seksual sebelum nikah. Okey, di sini kita lihat ada sedikit perbualan yang dijalankan. Okey, kemahiran abstinent ini dapat mengelak bujuk rayu pasangan, tak kiralah lelaki ataupun perempuan. Kemahiran dan amalan abstinent dapat selamatkan diri kita daripada ajakan muslihat. Muslihat ni adalah satu tindakan yang cuba untuk menipu pasangan yang tidak jujur hanya semata-mata untuk melakukan hubungan seks. Okey. Di sini kamu boleh lihatlah perbualan antara dua orang pelajar ini. Okey. Baik, yang seterusnya. Cabaran dalam mengamalkan abstinent. Okey, cabaran ni merujuk kepada perkara yang boleh menghalang daripada kita mengamalkan abstinent. Okey, ada beberapa perkara yang dapat menghalang. Okey, yang pertama pengaruh rakan, iaitu remaja akan lebih mudah terpengaruh dengan ajakan dan dorongan, terutamanya perkara yang dianggap menyeronokkan. Itu pada peringkat remaja, ingin mencuba. Mereka tidak memikirkan risiko yang bakal dihadapi seperti statutory rape. Okey, yang pertama, itu faktor yang pertama. Cabaran yang pertama. Kemudian cabaran yang kedua adalah melalui pengaruh daripada persekitaran yang ada di sekeliling kita. Baik. Persekitaran masyarakat, iaitu masyarakat yang ada di sekeliling kita yang terlalu terdedah dengan unsur-unsur kehidupan yang negatif.
Ini akan menjadi penghalang kepada nilai-nilai yang sepatutnya, nilai-nilai yang baik untuk diamalkan. Okey. Kemudian yang kedua, masalah dalam institusi kekeluargaan. Juga antara faktor penting, okey, yang akan menyebabkan seseorang itu terdedah dengan gejala seksualiti yang tidak sihat. Okay, masalah dalam keluarga. Dia akan mencari keseronokan yang lain. Disebabkan keluarganya mungkin pergaduhan yang teruk, okay, bagi mengelakkan ataupun mencari keseronokan yang lain, dia akan mencuba sesuatu perkara yang baru. Contohnya seperti melakukan hubungan seks dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, kurang ajaran agama dan juga keimanan yang lemah, tidak mampu menjadi perisai untuk menghalang perlakuan yang tidak baik. Di sini peranan agama. Okay, setiap daripada kita mempunyai agama anutan masing-masing. Okay. Saya yakin bagi setiap agama yang ada ini, tak ada agama yang menyuruh penganutnya melakukan perkara-perkara yang tidak baik. Contohnya seperti melakukan hubungan seks sebelum bernikah, sebelum berkahwin, kemudian melakukan pembuangan bayi. Okey, ini semua saya yakin tak ada dalam mana-mana ajaran agama. Okey, jika ada sekalipun, mungkin ajaran agama itu yang telah dipesongkan, yang telah ditipu. Okey, kemudian yang ketiga, pengaruh internet dan juga media sosial. Ini kamu sangat terdedah, terutamanya golongan remaja. Okey, kemudahan untuk kamu akses laman-laman web lucah, laman-laman web pornografi, dan juga tarikan-tarikan seks cyber. Okey, ini akan mempengaruhi perlakuan remaja. Ini mudah. Kamu boleh duduk seorang diri di rumah dengan ada handphone, komputer. Kamu boleh akses dengan pelbagai laman web yang ada. Sukar untuk dikawal. Ini terpulang kepada diri kita sendiri. Okey, kemudian yang kedua, pengaruh tersebut membawa kepada kecenderungan untuk terlibat dengan fantasi seks yang berpunca daripada masalah psikologi dan gangguan emosi. Okay, pengaruh daripada internet tadi, internet, media sosial dan sebagainya. Dia akan mencenderungkan seseorang itu untuk melibatkan fantasi seks. Dia akan membayangkan tingkah laku, kelakuan seks dan sebagainya. Mungkin yang berpunca daripada beberapa masalah yang dihadapi melalui psikologi dan juga beberapa gangguan emosi. Okay, kemudian yang keempat, pengaruh luar kawalan. Ini yang di luar kawalan seseorang itu sendiri. Okey, walaupun seseorang itu mengamalkan abstinen, contohnya meskipun dia menolak, namun dalam situasi yang tertentu, seperti melibatkan perbezaan fizikal, pangkat dan kedudukan, ini akan memberikan cabaran. Ia akan menyebabkan mangsa tidak mampu untuk melawan, walaupun seseorang itu menolak. Okey, mungkin perbezaan fizikal lelaki dan perempuan. Lelaki fizikalnya lebih gagah, lebih kuat daripada wanita. Lelaki akan memaksa, memukul dan sebagainya. Okey, mungkin disebabkan pangkat bos kepada pekerjanya, kedudukan orang yang kaya yang cuba mengambil kesempatan kepada orang yang miskin, yang akan menyebabkan mangsa itu tidak mampu untuk melawan. Unsur-unsur paksaan akan berlaku. Okay, ini yang akan menghalang mangsa daripada melakukan abstinence. Okay, yang terlihat tadi statutory rape tadi. Maksud dia adalah istilah perundangan yang merujuk kepada hubungan seks dengan seseorang di bawah usia kerelaan. Di Malaysia, menetapkan sebarang hubungan seks antara lelaki dan wanita di bawah umur 16 tahun.
akan dikira sebagai rogol. Sama ada ia dilakukan secara rela